Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 5 pelajar PJJ UiM Sintuk kumpulan A terdiri daripada Siti Nurbainur binti Ibrahim nombor matrik 282555, Siti Arfah binti Arifin nombor matrik 282544, Siti Madihah binti Abu Hassan nombor matrik 282549, Syazwan Nujaidi bin Masri nombor matrik 282570 dan saya sendiri Syahril bin Salim nombor matrik 282571 ingin membentangkan tugasan yang telah kami pilih mengenai video pencemaran yang berlaku di Sungai King Kim, Pasir Gudang, Johor sekitar Mac tahun 2019. Bagi pengenalan tentang video yang kami pilih ini adalah air merupakan satu anugerah Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak terhingga. Air merupakan satu rahmat yang diberi Allah Subhanahu Wa Taala bagi memastikan kelangsungan hidup manusia. Dalam Al-Quran juga telah menyatakan beberapa ayat yang menjelaskan bahawa air merupakan asas utama bagi kehidupan manusia. Ini berdasarkan firman Allah SWT di dalam surah Al-Anbiya ayat 30. Maksudnya, dan kami jadikan dari air tiap-tiap benda yang hidup, maka mengapa mereka tidak mahu beriman? Berdasarkan ayat Al-Quran tersebut menunjukkan betapa pentingnya air kepada manusia dan kepada segala makhluk ciptaan Allah Subhanahu Taala. Namun pencemaran yang berlaku di Sungai King Kim, Pasir Gudang, Johor adalah bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu Taala di dalam memelihara air dengan baik. Pencemaran ini telah berlaku pada 7 Mac 2019. Kejadian ini adalah pemunca daripada aktiviti pembuangan sisa-sisa toksik daripada kilang-kilang yang tidak bertanggungjawab dan telah menyebabkan 2,775 orang terpaksa menerima rawatan susulan di hospital akibat kejadian tersebut mengikut bernama 2019. Pada tahun itu iaitu pada 7 Mac 2019, kebanyakan rakyat Malaysia mengenali Sungai King Kim, Pasir Gudang, Johor apabila sekali lagi dikemparkan dengan pencemaran air di Sungai King Kim, Pasir Gudang, Johor. Namun pencemaran kali ini telah mendatangkan pelbagai masalah yang sangat besar kepada penduduk yang berhampiran dengannya. Ini adalah kerana terdapat sebanyak 111 buah sekolah terpaksa diarahkan ditutup kerana kehadiran gas-gas beracun yang berpunca daripada sisa-sisa toksik yang dibuang ke dalam sungai tersebut. Pada 11 Mac 2019 pula, bahan-bahan kimia yang terdapat di Sungai King Kim sudah bermula menunjukkan tindak balas aktif. Apabila gelombang kedua tindak balas gas beracun berlaku, seramai 106 orang mangsa baru dikejarkan ke hospital dengan jumlah mangsa mencecah hampir 1,000 orang selepas beberapa hari kemudian, dan 8 orang daripadanya dimasukkan ke unit rawatan rapi. Ini adalah kerana gas yang boleh menyerap ke dalam badan manusia melalui saluran pernafasan manusia dan juga kulit manusia. Faktor-faktor pencemaran air yang paling besar berpunca daripada pembuangan sisa toksik yang tidak sempurna. Pencemaran air menerusi sisa toksik ini bertambah buruk di kawasan yang tidak mempunyai sistem pembentungan yang sempurna, terutamanya di kawasan luar bandar, yang pengaliran sisa toksik yang disalurkan ke dalam sungai. Pembuangan sisa toksik yang dibuang terus oleh kilang-kilang haram yang tiada lesen ini menyebabkan usaha pihak berkuasa untuk mengawal dan mengenal pasti punca sisa toksik ini dibuang amat susah. Sisa toksik yang terbiar di satu lokasi di Pasir Gudang itu dibawa atau disebarkan oleh angin dan hujan kembali merebak. Pembuangan sisa toksik daripada kilang menyebabkan pencemaran sungai. Sisa daripada kilang yang tidak dirawat terlebih dahulu akan mengancam kehidupan akuatik di dalam sungai kerana mengandungi bahan kimia yang berbahaya. Apabila sisa tersebut bercampur dengan air sungai, tahap kebersihan air sungai merosot dan boleh mengundang pelbagai penyakit kepada masyarakat yang menggunakan air tersebut. Faktor kedua yang menyebabkan pencemaran Sungai King Kim, Pasir Gudang, Johor ini adalah sikap pemilik kilang yang besar kepala. Sikap besar kepala ini memberi kesan yang amat buruk terhadap kebersihan sungai di kawasan berhampiran serta memerlukan kos yang tinggi untuk membaik pulih bagi membersihkan semula sungai yang telah tercemar di kawasan tersebut. Terdapat 274 kilang di sepanjang jajaran Sungai King Kim di sini yang dikenal pasti penyebab masalah pencemaran di sungai berkenaan yang sukar dikawal. Terdapat faktor lain yang menyumbang kepada pencemaran sungai iaitu pertanian. Pertanian adalah merupakan punca utama mengapa sungai-sungai di kawasan pendalaman tercemar.
Pencemaran ini berlaku akibat daripada baja yang mengalir daripada kawasan pertanian ke arah sungai dan pada umumnya, baja mengandungi amonium dan nitrat yang akan merangsang pertumbuhan alga di dalam sungai. Hal ini justru akan menyebabkan pertumbuhan alga yang tidak terkawal. Pada masa yang sama, kehidupan akuatik tidak mendapat oksigen daripada permukaan air lalu menyebabkan banyak kehidupan akuatik mati. Assalamualaikum, saya Siti Nurbainun, nombor matrik 282555. Untuk kesan-kesan akibat pencemaran Sungai King Kim, kesan pertama adalah kesan terhadap masyarakat. Pencemaran Sungai King Kim telah mengemparkan seluruh Malaysia dengan akibatnya yang mana 111 buah sekolah harus ditutup dengan segera. Ini adalah kerana kemunculan gas-gas beracun yang disebabkan dari sisa-sisa toksin pembuangan haram ke dalam sungai itu. Pelajar serta penduduk di kawasan persekitaran selama 103 orang sakit akibat terhirup gas beracun dan dimasukkan dalam hospital. Di kalangan pelajar berasa sesak nafas dan ada yang pingsan. Dan gelombang kedua muncul dan mengakibatkan 106 mangsa telah dikejarkan ke hospital dan 1,000 orang mangsa selepas beberapa hari. Kemudian 8 orang telah dimasuk ke unit rawatan api. Kehadiran gas ini telah mengakibatkan penyerapan ke dalam badan manusia melintasi saluran pernafasan manusia serta kulit manusia. Kesan kedua adalah kesan terhadap ekonomi. Sumber ekonomi juga merosot kerana sungai merupakan sumber pendapatan kepada individu yang mencari rezeki dengan menangkap kehidupan air di sungai. Jadi kita seharusnya menjaga sungai kita supaya tidak tercemar dan boleh memanfaat air sungai untuk kegunaan semua orang. Menurut Azli Muhammad Aziz, iaitu pengurusi Persatuan Nelayan Kawasan Johor Selatan, di dalam berita Sinar Harian, beliau mengatakan sebanyak 650 ahli persatuan itu dari perkampungan sekitar mengadukan hasil jualan mereka merosot sehingga 50% sejak 10 hari kejadian. Beliau bersuara sebanyak 400 nelayan kawasan sekitar menerima tempias pencemaran itu dan membuatkan hasil jualan merosot sebab orang ramai risau untuk membeli hasil laut mereka. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Arfa binti Arifin, nombor bateri 282544. Ingin menerangkan tentang nilai-nilai positif yang ada dalam tragedi pencemaran Sungai Kim Kim Johor. Pertama sekali, kerjasama dan toleransi. Pasukan penguasaan yang teratur dan efisien dalam menangani isu pencemaran Sungai Kim Kim. Pasukan penguasaan yang cekap dan pantas dalam menyelesaikan isu ini dianggap pasukan terbaik dalam menjalankan tugas kerana kes dapat diselesaikan tanpa meninggalkan kesan jangka panjang kepada manusia maupun hidupan alam sekitar. Jawatan kuasa sekolah dan sukarelawan yang terdiri dari guru-guru sekolah yang sama-sama berganding bahu membantu bangsa yang merupakan pelajar amnya dilihat sebagai sifat yang terpuji. Kerana tanpa mengira bangsa dan agama, mereka sanggup menggadai dan mempertaruhkan nyawa sendiri demi menyelamatkan bangsa. Selain dari itu, para guru dan sukarelawan yang terlibat bertungkus lumus dan berganding bahu membersihkan sisa-sisa bahan radioaktif yang ditakuti masih kelihatan di sekitar kawasan sekolah berhampiran. Yang kedua, Raja Berjiwa Rakyat. Institusi di Raja Johor yang sangat prihatin terhadap masalah rakyat, khususnya rakyat negeri Johor, menunjukkan keprihatinan Tuanku Sultan dalam menyelami masalah yang dihadapi dan ianya memperlihatkan nilai-nilai murni dan terpuji oleh Tuanku Sultan yang berjiwa rakyat. Seterusnya, kredibiliti pemimpin yang disegani iaitu mantan Perdana Menteri Malaysia pada ketika itu, Datuk Seri Mahathir Mohamad, diiringi oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Wan Azizah Wan Ismail, hadir memberi kata-kata semangat dan melawat mangsa pencemaran di hospital di Johor Bahru. Pemimpin bertanggungjawab mengarahkan semua pasukan untuk menyelesaikan masalah daripada segi akta dan juga perundangan. Cadangan pengubalan akta pula, pemimpin mencadangkan supaya Akta Kualiti Alam Sekitar Negara 1974 dan peraturan perlu dikaji, digubal dan diperkemaskinikan semula berikutan pencemaran yang amat serius ini. Ini untuk memastikan perkara sebegini dapat dibendung dan penguasaan perlu sentiasa memantau kegiatan pencemaran. Selain itu, peranan media massa sangat membantu dalam mengendalikan
dan memberi liputan secara terperinci kepada rakyat supaya tidak menimbulkan kerisauan dan keraguan terhadap peristiwa ini. Maklumat yang diberi dari masa ke semasa sentiasa dikemas kini bagi memberi informasi yang tepat dan terperinci kerana ianya melibatkan bahan kimia yang berbahaya. Justru itu, peranan media penting bagi mengelak kecelaruan seperti penyebaran fakta atau maklumat yang tidak sahih ataupun viral. Akhir sekali, kepentingan ilmu di dalam kehidupan. Masyarakat sebenarnya digalakkan supaya menimba ilmu pengetahuan khususnya di dalam bidang sains dan teknologi kerana ianya dapat membantu dan memahami sedikit sebanyak mengenai tahap bahaya sesuatu bahan kimia itu. Dengan kelebihan ilmu pengetahuan yang ada, sekurang-kurangnya dapat membantu kerajaan mengesan dan melaporkan sisa-sisa buangan bahan kimia dari sektor perkilangan agar kita dapat memastikan keselamatan manusia dan alam sekitar terpelihara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Siti Madiha binti Abu Hassan, nombor matrik 282549. Seterusnya saya akan membentangkan nilai-nilai negatif yang terdapat dalam video tersebut. Yang pertama, sikap tidak bertanggungjawab. Golongan tersebut boleh dikategorikan sebagai orang yang tidak beretika serta bertanggungjawab kerana sewenang-wenangnya membuang sisa toksik ke dalam sungai Kim-Kim. Jika kita hanya membuang sampah sekalipun ke dalam sungai, sudah dikira tidak beretika, apatah lagi kita membuang sisa toksik ke dalam sungai yang menyebabkan bencana kepada orang ramai. Sebagai seorang manusia, tak kira daripada Malaysia maupun Singapura, kita seharusnya mempunyai nilai etika dan peradaban dalam diri masing-masing. Etika dan peradaban inilah yang akan mencegah diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang mendatangkan kerosakan, terutamanya kepada alam sekitar maupun orang lain. Seterusnya, sifat tamak. Definisi sifat tamak melalui Kamus Dewan edisi keempat adalah ingin memiliki sesuatu tanpa batasan, haloba sehingga menyebabkan seorang membuat kerja-kerja yang terhina. Melihat kepada perspektif etika dan peradaban, jelas diperlihatkan bahawa golongan yang bersekongkol dalam pencemaran Sungai Kim-Kim tersebut merupakan golongan yang bersifat tamak dan haloba. Pengetahuan mengenai kepentingan alam sekitar, terutamanya sungai, sudah lama diketahui, namun demi memenuhi kehendak diri yang rakus, kepentingan sungai dan alam sekitar diketepikan. Nilai-nilai negatif seterusnya yang kumpulan kami dapat kesan dalam video tersebut adalah sifat tidak menepati janji. Peguam bagi pihak tertuduh sepatutnya hadir pada tarikh perbicaraan yang ditetapkan iaitu pada 23 Mei 2019 tetapi tidak hadir dengan memberikan alasan perlu menghadiri perbicaraan lain di Mahkamah Tinggi pada hari yang sama. Hakim bagi perbicaraan kes pencemaran Sungai Kim-Kim telah melahirkan rasa kecewa dengan sikap yang telah ditunjukkan oleh peguam tersebut. Sebagai seorang peguam sudah semestinya mempunyai nilai etika dan peradaban yang tinggi. Seorang peguam perlu menjalankan kegiatannya tanpa melanggar norma-norma undang-undang dan mematuhi peraturan komunikasi dengan klien, tidak menyalahgunakan keyakinan dan kewibawaannya. Kod etika profesional seorang peguam telah diterima pakai di Kongres Semua Rusia pada 1 Januari 2003. Kod ini telah menetapkan hak ketetapan kekeluargaan seorang peguam yang melaksanakan kegiatannya secara profesional dan mematuhi peraturan. Sesuai dengan kod etika profesional ini, peguam pihak tertuduh seharusnya berusaha sedaya upaya untuk hadir semasa sesi perbicaraan kes pada tarikh 23 Mei tersebut untuk memastikan kes tersebut berjalan dengan lancar. Seterusnya, sifat tidak beretika mangsa. Mangsa pencemaran sisa Sungai Kim-Kim bertindak memfailkan saman terhadap Kerajaan Negeri Johor. Individu yang turut dinamakan sebagai defendant adalah Menteri Besar Johor, Exco Alam Sekitar Negeri Johor, Jabatan Alam Sekitar Negeri Johor serta Majlis Perbandaran Pasir Gudang. Peribahasa Melayu seperti melepaskan anjing yang tersepit dilihat sangat sesuai dengan sikap yang ditunjukkan oleh golongan mangsa pencemaran Sungai Kim-Kim tersebut.
Mangsa yang terdiri daripada 120 orang nelayan, 34 orang pelajar dan 6 orang awam seharusnya mencontohi peribahasa orang berbudi kita berbahasa, orang memberi kita merasa dalam menangani isu tersebut. Segala usaha yang telah dilakukan untuk menggerakkan semua jabatan dalam menyelesaikan isu pencemaran tersebut seharusnya diberikan ucapan terima kasih serta penghargaan. Namun sebaliknya yang berlaku apabila golongan mangsa bertindak memfailkan saman kepada defendant yang terlibat. Mangsa seharusnya memfailkan saman kepada pihak penghilang yang tidak bertanggungjawab sehingga menyebabkan pencemaran tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syadwan Ujaidi bin Mansari 282570. Sebelum itu saya ucapkan terima kasih kepada rakan saya dengan pembentangan tadi. Kini tibalah giliran saya untuk membentangkan pengajaran. Pengajaran boleh kita dapat sikap bencana pencemaran bahan kimia yang dibuang di sungai Kim ini memberi isyarat jelas tahap kesedaran masyarakat. Sikap menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan pelbagai sisa pencemaran jelas menunjukkan betapa ceteknya tahap mentaliti sebahagian masyarakat kita. Tindakan pihak tidak bertanggungjawab sewenang-wenangnya membuang sisa kimia ke sungai Kim. Mereka mengambil jalan pintas dan mudah dalam melupuskan bahan terlarang dengan membuang bahan kimia ke dalam sungai. Kesan ekoran daripada pencemaran bahan kimia dan sisa toksik yang berlaku, kesan pencemaran terhadap alam sekitar dan turut menjejaskan tahap kesihatan awam. Kerajaan negeri terpaksa membelanjakan peruntukan kos keselamasan yang besar sebanyak RM6.4 juta untuk tujuan pembersihan Sungai Kim. Selain itu, penutupan 111 sekolah di kawasan terjejas. Insiden pencemaran kimia ini sepatutnya tidak berlaku dengan mudahnya. Mencalarkan imej dan mengundang persepsi negatif terhadap peranan badan-badan berkaitan pengurusan alam sekitar. Kelemahan dari sudut penguasaan dan pemantauan melibatkan badan-badan alam sekitar yang terlibat. Penduduk sekitar tidak mendapat maklumat tepat selain berada dalam keadaan samar, sama ada keadaan dan kualiti udara pasca bergudang benar-benar selamat atau sebaliknya. Kejadian bencana yang berlaku ini merupakan wake up call kepada semua pihak yang terlibat untuk bertindak dengan lebih serius dan berkesan pada masa hadapan. Masyarakat awam pula mereka wajar diberi pendedahan untuk berani membuat laporan kepada pihak berwajib. Keprihatinan daripada penduduk setempat juga penting, memberi kesedaran kepada orang awam akan bahaya pencemaran sisa toksik ke atas kesihatan manusia. Pindahan akta bersabitan dari bencana Sungai Kim ini juga telah membawa kepada pemindahan Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Pemindahan akta ini dibuat dengan harapan akta baharu ini kelak dapat menjadi sejanta ampuh untuk membela nasib alam sekitar daripada dihimpit ancaman kemusnahan. Pihak berkuasa badan-badan berkaitan alam sekitar perlu mempertingkatkan lagi aspek penguasaan di bawah bidang kuasa masing-masing bagi mencegah insiden ini daripada berulang. Pihak berkuasa tempatan harus memainkan peranan penting terutama dari aspek penguasaan termasuk mengetatkan syarat lesen. Agensi Pengurusan Bencana Negara yakni NADMA memperbaiki SOP sedia ada dengan menambah satu lagi cabang iaitu penyelarasan pengurusan bencana akibat pencemaran kimia. Kita masih belum ada SOP yang lengkap dalam menghadapi pencemaran kimia, biologi dan radiologi. Menubuhkan satu majlis penasihat untuk menasihati kerajaan mengenai pengurusan kesan kimia, biologi dan radiologi juga. Tujuan penubuhan majlis penasihat ini adalah bagi menyediakan pelan tindakan pengurusan bencana yang lengkap. Tujuan penubuhan majlis penasihat adalah untuk mengambil persempelan, ujian makmal, mengenal pasti bahan pencemar yang terlibat, membersih dan menguruskan sisa bahan pencemar, pemantauan kualiti alam sekitar secara berkala dan berterusan, dan rawatan pengawasan perubatan kepada mangsa yang terdedah kepada pencemaran. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.